Kerajaan PN tinggal hutang 1.5 trilion ringgit. Kini bising soal ringgit. Kerajaan Madani yang mengambil alih negara dalam keadaan hutang sebesar 1.5 trilion ringgit bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi dan permasalahan kehidupan rakyat. Untuk memastikan pemulihan berlaku, maka negara perlu diurus dengan telus dan accountability. Hal itu dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menekankan 3 perkara utama. Pertama, soal tata kelola. Soal kebersihan kerajaan sekarang berbanding sebelum ini. Dilihat ada kesungguhan peringkat kepimpinan untuk memastikan negara ini dipimpin dengan baik. Kedua, tumpuan kepada rakyat untuk memastikan program yang baik untuk mereka. Salah satu rukun Malaysia Madani untuk memastikan rakyat sejahtera. Kerajaan Perpaduan mengambil alih negara ini ketika berdepan dengan pelbagai cabaran, hutang, ekonomi yang baru hendak memulih selepas COVID-19. Tetapi yang penting adanya kestabilan dalam kepimpinan sehingga kita boleh menyusun program untuk rakyat. Manakala yang ketiga, ketegasan PMX di peringkat antarabangsa dalam isu Palestin yang mula mengharumkan imej Malaysia setelah terpalit skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dianggap kecurangan keuangan terbesar di dunia sejak sedekad lalu. Menurut Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamed Akin, seluruh dunia menyatakan keberanian PMX dalam mewakili hasrat dan kepentingan Malaysia dalam kes Palestin. Beliau dalam lawatan ke Jerman baru-baru ini, di situ PMX menyatakan dengan tegas menyanggah pendirian Chancellor Jerman di dalam isu Palestin. Dalam bentuk pelaburan pula 46 bilion ringgit dibawa balik daripada lawatan di Jerman. Katanya, mengambil pengajaran konflik di luar negara. Syamsul menekankan agar rakyat Malaysia hidup saling harmoni dan bertoleransi. Katanya tidak guna sentimen kaum dan agama sempit sebagaimana perjuangan pembangkang disokong yang akan mengakibatkan terjadinya huru-hara di Malaysia. Negara kita sejak merdeka berada dalam realiti berbilang kaum. Jatah negara pun sebut bersekutu bertambah mutu. Kita berada dalam keadaan kepelbagaian. Jiran ada Melayu, Cina dan India. Sebab itu kalau ada kumpulan yang cuba main sentimen agama, kita mesti tolak. Kita tidak benarkan itu berlaku. Kalau berlaku, tak ada yang untung, semuanya rugi, katanya lagi. Sementara itu, kedudukan ringgit sejak kebelakangan ini terlihat semakin baik dan mengukuh berbanding hari-hari sebelumnya. Mereka yang sebelum ini bising apabila ringgit jatuh juga tidak lagi kedengaran. Berita baik ini dikongsi Perdana Menteri sendiri yang mengakui kedudukan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat AS kini sudah bertambah baik. Katanya perkembangan itu dimaklumkan Governor Bank Negara Malaysia BNM Datuk Abdul Rashid Ghafur dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 baru-baru ini. Menurut Anwar, kedudukan ringgit yang bertambah baik itu adalah hasil pelbagai inisiatif yang diselaraskan antara pihak kerajaan, BNM, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Selain itu, tambahnya unjuran sebagaimana diumumkan Federal Reserve AS turut mempengaruhi keadaan. Unjuran itu menunjukkan kadar inflasi Amerika Syarikat yang lebih terkawal dan pelan, utuh normalisasi dasar monetari AS dalam 2024 yang akan mengekang kenaikan dolar Amerika Syarikat. Sejak memulakan operasi bersama, nilai ringgit mengukuh sebanyak 1.4% kepada 4.7135 hari ini daripada 4.7773 pada 23 Februari lalu. Katanya menerusi Facebook baru-baru ini. Namun begitu, Perdana Menteri berkata ketidaktentuan pasaran keuangan global akan terus mempengaruhi pergerakan ringgit selagi tindakan dasar monetari ekonomi maju masih tidak jelas. Justru kerajaan dan BNM akan terus mempergiat libat urus dengan pihak korporat termasuk syarikat pengeksport, pengimport, GLIC dan GLC untuk menggalakkan aliran masuk dana ke dalam pasaran pertukaran asing, katanya lagi. Dalam pada itu, Anwar berkata kerajaan akan melaksanakan New Deal for Business atau NDFB menerusi penambahbaikan kecekapan proses dan prosedur serta pelaksanaan reformasi struktur dalam menjalankan urusan perniagaan. Katanya pemuda telah dipertanggungjawabkan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif NDFB yang bertujuan meningkatkan kepercayaan pelabur serta melonjak pertumbuhan produktiviti, daya saing dan ekonomi negara. Di sebalik pelbagai kecaman mengenai prestasi ringgit, apa yang nyata kerajaan tidak pernah duduk diam melihat keadaan yang berlaku.
Namun begitu, isu berkenaan ringgit sentiasa menjadi bahan sensasi yang dipolitikkan pembangkang kononnya demi memperlihatkan kelemahan dan kegagalan kerajaan sedia ada. Hakikatnya usaha serta ikhtiar sentiasa dilakukan untuk mengatasinya dan kini perlahan-lahan ia telah mula membuahkan hasil.